Sarawak Durian. Dia dah tahan tu. Okey, Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adik Siti Nur Amalia Sofia. Ya, betul. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Okey, dah makan tengah hari? Dah. Dah? Oh, laju. Okey. Kalau macam dah ready, kita terus kepada sesi kita tengah hari ni, boleh? Boleh? Boleh, okey. Kalau macam tu, saya terus jemput panel hakim kita untuk meneruskan sesi penilaian kita pada tengah hari ni. Dijemput dan dipersilakan. Okey. Okey, Adik Siti Nur Amalia. Ya, saya. Okey, selamat datang dan tahniah kerana berjaya mewakili negeri Terengganu Terima kasih. untuk tahun ini. Okey. Berapa buku dah baca yang dah direkodkan? Saya telah membaca sebanyak 1,750 buah buku. 175. 600 buah buku saya rekod dalam IQ Nilam yang selebihnya daripada buku Nilam sebelum ini. Lebih suka fiction ke ataupun non-fiction? Saya lebih suka buku fiksyen. Fiction Okey. Saya bagi 15 minit untuk Adik Nur Amalia pembentangkan resensi. Sebelum tu perkenalkan diri dulu secara ringkas and then terus resensi. Okey? Baiklah. Okey, dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Hakim. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Siti Nur Amalia Sofia binti Muhammad Hafizuddin. Di rumah, ibu dan bapa saya memanggil saya dengan nama Sofia. Dan saya dilahirkan pada 30 Oktober 2009. Saya berumur 12 tahun dan tinggal di Kampung Paya Resak, Bukit Payung, Marang, Terengganu. Saya bersekolah di Sekolah Kebangsaan Paya Resak, Marang. Saya berasa bersyukur kerana sentiasa dikelilingi dengan rakan-rakan yang baik dan guru-guru yang tidak jemu untuk mendidik saya. Saya juga berasa sangat bersyukur kerana mempunyai ibu, Puan Siti Nur Ahya Hidayah binti Ahmad dan bapa, Encik Muhammad Hafizuddin bin Mat Azmi di sisi. Mereka berdua sentiasa menyokong saya dalam apa jua bidang yang saya minati. Saya bercita-cita ingin menjadi seorang doktor pakar bedah di Malaysia. Tan Sri Datuk Sri Dr. Ni Hisham adalah idola saya. Saya juga berasa sangat bersyukur dan teruja kerana telah tercalon sebagai finalis dalam penilaian anugerah Nilam peringkat kebangsaan mewakili negeri Terengganu pada tahun 2021 bagi kategori sekolah rendah Bahasa Melayu. Untuk pengetahuan para hakim, bermula pada bulan Januari sehinggalah bulan Jun, sebanyak 15 buah pertandingan dan program kempen galakan membaca secara atas talian daripada pelbagai agensi yang telah saya sertai. Di sekolah pula, saya telah ditugaskan sebagai pengacara dan wartawan TV Pusat Sumber Sekolah. Saya berharap saya akan berjaya di dunia dan di akhirat dan semoga Allah SWT mempermudahkan segala urusan saya. Saya berpegang dengan ungkapan kata, genggam bara api biar sampai jadi arang. InsyaAllah saya akan cuba yang terbaik untuk memberikan yang terbaik ketika sesi penilaian ini. Dan ribuan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Malaysia kerana telah memberi peluang kepada saya untuk membina pengalaman baru dalam anugerah Nilam peringkat kebangsaan ini. Sebelum saya mengakhiri pengenalan diri saya, terimalah satu rangkap pantun daripada saya. Sarapan pagi bersama Sri Muka, secawan kopi penghilang dahaga. Pelitup muka jangan dilupa, kemana sahaja prosedur dijaga. Itu sahaja daripada saya. Baiklah, izinkan saya untuk meneruskan dengan resensi buku saya. Saya mulakan dengan bismillah. Buku ini berkulit tebal tetapi hanya mempunyai 56 helaian muka surat. Buku ini diterbitkan pada tahun 2006 oleh Pustaka Penamas bertempat di negeri Selangor. Penulis buku ini adalah Nurul Iman Ramli untuk siri kegemilangan tokoh-tokoh negara. Saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjalanan hidup legenda kita semua ini, iaitu Seniman Agung Tan Sri P. Ramlee. Siapa tidak kenal akan dengan legenda tersohor ini? Dari kanak-kanak hingga lawak emas pasti mengenali beliau, walaupun beliau telah lama meninggalkan kita. Setiap filem-filem dan lakonan beliau pasti menjadi kenangan dan ingatan kita semua.
Pernah tak tonton filem Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Labu Labi, Ibu Mertuaku, Anakku Sazali, dan yang paling saya suka, lakonan beliau dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Hai Cik Siti, perempuan banyak muda, anak banyak susah, jalan tutup mata. Uang dan ringgit, anak tak lah helana. Ente tutup mata, anak tak tentu jalan. Itu baru sebahagian lagu ciptaan Tan Sri. Ada banyak lagi lagu ciptaan beliau yang menjadi haluan telinga sehingga kini. Buku ini mengandungi 7 kandungan utama dan ia menceritakan dari sedari Tan Sri P. Ramlee lahir ke dunia sehinggalah ke akhir hayatnya. Permulaan buku ini dimulakan melalui seorang guru pencen iaitu Tok Mahat yang menceritakan kisah hidup Tan Sri P. Ramlee kepada anak-anak jirannya. Anak-anak jirannya sangat kagum dengan guru itu kerana minat dan setianya dengan semua karya Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Lagipun, guru itu pernah satu kampung dengan legenda ini. Banyak kisah menarik yang dapat dikongsi dengan anak muda. Apa yang menarik saya untuk membalik helaian demi helaian muka surat buku ini adalah gambar-gambarnya. Gambar-gambar Tan Sri P. Ramlee yang hitam putih mengambil pelbagai nostalgia dari usia beliau kecil sehingga menjadi jenazah. Turut disertakan gambar-gambar ahli keluarga dan rakan seperjuangan beliau dalam bidang seni. Bekas tangan beliau telah dinobatkan dengan pelbagai anugerah seperti anugerah pengarah terbaik melalui filem Penarik Becak, anugerah pelakon lelaki terbaik melalui filem Anakku Sazali dan anugerah filem komedi terbaik melalui 2 filem iaitu Nujum Pak Belalang dan Madu 3. Dan pada tahun 1962, Seri Paduka Yang di-Pertuan Agong ketiga telah memperkenankan untuk menganugerahkan beliau dengan anugerah Bintang Ahli Mangkunegara AMN pada tahun 1962. Dan pada tahun 1963, beliau telah dianugerahkan dengan anugerah Golden Harvest Award The Most Versatile Talent melalui filem Ibu Mertuaku. Beliau adalah pelakon dan pengarah pertama yang mendapat anugerah tersebut. Walaupun demikian, di dalam buku ini turut menceritakan kisah jatuh bangun percintaan beliau. 2 kali gagal dalam alam perkahwinan, kali ketiga beliau berkahwin dengan Puan Sri Saloma, kemudian setia sehingga nafas terakhir beliau. Tokoh ini juga sebenarnya adalah seorang bapa yang baik hati. Beberapa gambar beliau bersama kanak-kanak turut disediakan. Dan tokoh ini juga mempunyai ramai anak angkat. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Cita-cita anak dagang ini direstui oleh kedua ibu bapanya apabila beliau mendapat tawaran menjadi pelakon dan penyanyi di Singapura. Pada tahun 1973, Tan Sri P. Ramlee meninggalkan dunia. Bagai kaca terhempas ke batu. Rakan seperjuangan beliau dan peminat-peminat beliau segera ke rumah beliau untuk meninjau perkara sebenar. Di perkuburan juga sesak dengan orang ramai sebagai tanda perhormatan terakhir kepada seniman agung itu. Buku ini sangatlah menarik untuk generasi muda seperti saya. Ibarat gajah mati meninggalkan tulang, harimau mati meninggalkan belang, dan manusia mati meninggalkan nama. Kita hanya mengenali beliau melalui filem-filem dan nyanyian beliau, tetapi buku ini menceritakan kisah hidupnya. Bukan mudah untuk menjadi seniman berkebolehan seperti beliau kerana banyak jalan yang berliku perlu ditempuhi sepanjang menuju ke destinasi yang terakhir. Insan seni hebat ini dikatakan terpinggir di akhir waktu zaman kejatuhan tiadanya. Namun, sehingga kini segala hasil karya beliau tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas. Insan seni terulung ini yang banyak menghasilkan karya-karya agung sehingga kini masih lagi tiada pengganti. Semoga Allah SWT mengampunkan dosa-dosa beliau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tak okey, tahniah. Dengar tak suara saya? Nur Dengar. Siti? No, okey. Saya takut tak dengar ni. Satu pembacaan kisah sejarah seniman agung kita. Memang P. Ramlee, saya peminat P. Ramlee juga.
Okey, dalam banyak-banyak cerita P. Ramlee, apa yang paling adik, cerita mana yang paling adik minat sekali? Cerita P. Saya Ramlee. paling suka lakonan beliau dalam filem Alibaba Bujang Lapuk. Alibaba Bujang Lapuk. Saya pula suka cerita Ibu Mertuaku. Wah. Antara lirik yang saya ingat, saudara, mengapa saudara menangis di kuburan ibu saya? Masa tu scene dekat tanah perkuburan masa tu. Banyak lagi scene yang saya dapat. Okey, tak apa, itu minat kita. Okey, adik Nur Amalia. Macam mana nak sebut ni? Amalia. Amalia. Okey, saya panggil Sofia lah, senang. Sofia lah. Je. Lebih mudah kan tersasul. Okey, Sofia. Banyak cerita P. Ramlee yang boleh kita jadikan satu teladan Betul. sehingga hari ini. Sebenarnya cerita P. Ramlee ni satu cerita yang pada saya, cerita-cerita dia satu cerita yang advance. Dia dah buat dulu sebelum kejadian berlaku. Seolah-olah macam itulah. Sehingga hari ini cerita dia boleh jadikan kisah dan tauladan. Okey, sebagai seorang remaja yang hidup di zaman milenium sekarang ni, melihat cerita P. Ramlee yang tahun 60-an, cerita hitam putih. Okey. Dari segi pandangan adik Sofia sendiri ya, bagaimana agaknya cerita P. Ramlee ni boleh membantu ataupun mempengaruhi remaja ke arah kebaikan? Cerita-cerita dia tu bagaimana boleh membantu ataupun membantu remaja ke arah kebaikan? Bila tengok cerita tu, dapatlah satu manfaat. Okey, cuba bagi pendapat adik. Okey, silakan. Terima kasih kepada Tuan atas soalan yang diberi. Pada pendapat saya, kita peranan untuk memberikan remaja-remaja ini tertarik untuk menonton filem P. Ramlee untuk mendapatkan pengajaran. Ibu bapa boleh membuatkan anak-anak atau remaja ini tertarik untuk menonton filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Contohnya, pada mulanya saya juga tidak berapa gemar menonton filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kerana saya melihat ia hanyalah berwarna hitam putih. Tetapi apabila ibu dan bapa saya selalu membuka rancangan ataupun filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ini, saya berasa lebih tertarik kerana di dalam filem tersebut bukan sahaja mengandungi fakta ataupun tentang kehidupan masyarakat kini dan dulu, tapi banyak diselitkan dengan jenaka-jenaka yang membuatkan kita berasa geli hati. Dan pada pendapat saya ialah untuk membuatkan remaja tertarik untuk menonton filem Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, ia peranan kepada ibu bapa dan juga peranan diri sendiri untuk mengambil iktibar daripada apa yang telah disampaikan oleh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. Itu sahaja daripada saya. Okey. Bagus, terima kasih. Okey, panel lain ada apa yang nak ditanya pendapat adik Sofia ni? Tak ada Cik Mi. Tak ada okey, Aziz tak ada. Aziz ni. Mana? Azlin tak ada. Aziz? Okey, adik, ringkas dan padat pertanyaan saya sebenarnya kalau macam seorang anak di rumah, seorang pelajar, siapakah sebenarnya berperanan besar menyokong anak-anak untuk minat membaca? Siapakah yang berperanan paling besar untuk menyokong anak-anak minat membaca? Okey, terima kasih kepada Puan atas soalan yang diberi. Saya agak menanti-nantikan soalan ini daripada Puan. Seperti yang kita tahu, kempen galakkan membaca ini terdiri daripada banyak kategori. Salah satunya adalah seperti nilam. Apa itu nilam? Nilam adalah nadi ilmu amalan membaca. Selain daripada membaca, nilam juga banyak mengeluarkan bakat-bakat terpendam. Baiklah, daripada pendapat saya, untuk memberikan pelajar ataupun anak-anak ini tertarik untuk membaca adalah peranan ibu bapa. Kerana ibu bapa ini yang paling dekat dengan anak-anak. Contohnya, ibu dan bapa boleh menyediakan satu ruang khas iaitu seperti sudut membaca dan meletakkan satu buah rak buku ataupun beberapa buah rak buku dengan pelbagai jenis buku yang menarik. Bukan sahaja daripada buku fakta, ia boleh juga menyelitkan
tentang buku-buku komik ataupun buku-buku kisah dongeng yang menarik. Selain daripada ibu dan bapa, guru-guru juga memainkan peranan penting untuk memupuk minat pelajar untuk membaca. Contohnya seperti yang kita lakukan sekarang, Nilam. Nilam juga seperti program seperti kempen pelancaran Nilam, penutupan ataupun anjuran pertandingan yang telah dianjurkan oleh cikgu juga memainkan peranan penting untuk membuatkan pelajar untuk terus bersemangat ataupun tertarik untuk membaca. Dan jika ibu dan bapa agak sibuk dengan bekerja, ahli keluarga yang lain seperti kakak atau abang juga permainkan peranan untuk memberikan adik-adik mereka untuk bersemangat untuk membaca. Itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih Adik Nur. Itu saja Cik Mi. Okey, terima kasih Adik Sofia. Saya rasa selesai untuk sesi kita individu pada hari ini. Sampaikan salam saya. Sekarang Sofia di mana tadi? Di rumah ataupun di sekolah? Saya di Sekolah. PKG Malang. PKG, okey. Kirim salam pada semua pegawai-pegawai dan guru-guru yang ada di sana. Baiklah. Okey, selamat maju jaya untuk Adik Sofia. Okey, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada panel hakim, kepada Adik Nur Amalia. Okey, lega sikit rasa kan. Untuk sesi ni dah habis. So insyaAllah petang ni jangan terus berhenti rehat, teruskan study untuk perbentangan untuk sesi grouping esok. Okay, mantap, biar mantap lagi. Jadi insyaAllah adik kita berhenti setakat ni untuk sesi ni. Adik boleh left group ni dulu. Baiklah, terima kasih semua. Sama.